Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang dan selamat tengah hari bagi mereka yang melihat pembelajaran kita pada dalam video ini. Okay, hari ini kita akan menyambung kita punya pembelajaran di 4.3 iaitu pembangunan produk baru, produk dan pasaran baru. Okey, pembangunan produk merujuk pada aktiviti dan strategi pertumbuhan kepada perniagaan yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkenal produk baru kepada pasaran sedia ada. Baik, strategi ini memerlukan kreativiti dan inovasi yang baik untuk menghasilkan produk-produk baru ataupun mengubah suai produk yang lama jadi baru bagi menarik perhatian pelanggan. Sebagai contohnya ialah KFC dan McDonald's. Contoh KFC, setiap kali mereka membuat iklan, mereka akan tunjukkan produk-produk yang sama tapi dengan twist baru. Contohnya menggunakan sos kari dan sebagainya. Sama juga seperti McDonald's, mereka akan menggunakan produk-produk seperti BCB, seperti burger samurai dan sebagainya. Walaupun itu produk lama tapi mereka membuat secara berkala supaya menarik pelanggan untuk datang ke kedai mereka. Ini contoh-contohnya. Contoh lain adalah seperti sabun ataupun shampoo Sunsilk yang menggunakan, yang dulunya kalau kita lihat mereka menggunakan balang yang berbentuk oval sahaja, tapi sekarang mereka dah menggunakan balang ataupun bekas yang lebih ergonomik dan juga cantik dipandang, jadi menarik minat mereka-mereka yang ingin membeli shampoo. Okey, seterusnya langkah-langkah pembangunan produk baru. Okey, kita ada 8 langkah. Pertama sekali penyanaan idea, iaitu kita buat idea. Kita senaraikan semua idea yang terkeluar dari kepala. Produk baru kita, contoh kita nak jual burger kan. Kita jual burger. Kita nak jual burger apa? Keluarkan semua burger kambing, burger rusa, burger arnab dan sebagainya. Lepas tu penyanaan idea. Di bawah penyanaan idea ni kita fikir, okey, burger ni boleh buat dengan senang tak? Berapa harga dia? Kita saringkan dengan rasional. Kita fikir secara kritis. Maksudnya kita betul-betul fikir supaya kita dapat buat resepi yang pertama. Yang kedua, kita tahu dia punya stok dan sebagainya. Punya pembangunan produk dan pengujian konsep, maknanya kita try buat 2-3 jenis konsep. Contohnya burger kambing. Okay, first burger kambing pakai sos biasa. Contohnya kedua pakai sos yang mahal sedikit, ataupun ketiga pakai sos yang special. Okey. Seterusnya, lepas tu kita uji kat orang. Kita bagi kat jiran-jiran, mak ayah, pakcik-makcik test. Mereka test kurang-kurangnya 20 orang untuk test saja. 20 orang untuk konsep ni. Maknanya 20 orang kita bagi, okey, begini sedap tak? Begini sedap tak? Dan ni okey tak? Apa? Dan catat semua respon yang ada, supaya nanti dia akan memudahkan kita bila nak buat produk yang betul. Okay, kemudiannya pembangunan strategi. Kita fikirkan cara untuk menjual. Maksud cara strategi ni ialah, okey, kita nak bungkus pakai apa? Apakah cara nak, contoh lepas tu, bagaimana kita nak beritahu orang kita ada jual burger tu. Kita buat banner baru atau sebagainya. Kemudian, lepas tu analisis perniagaan. Okey, siapa yang suka makan contoh burger kambing? Siapa yang suka makan? Mungkin golongan pertengahan. Okey, mereka yang tak nak gemuk dan sebagainya. Kita start fikir cara nak menjual. Okay, sebab burger kambing ni antara daging yang tak banyak lemak dan sebagainya. Kita boleh gunakan konsep tu dalam penjualan. Dan juga lepas analisis pasal perniagaan, kita ada pembangunan produk yang kita buat produk yang betul-betul. Okay, lepas dapat semua 20 orang tadi bagi respon mereka akan terangkan kat bawah ni. Kita akan merealisasikan respon-respon tu menjadi satu produk yang kita akan jual. Sebenarnya ujian pemasaran, kita try jual selama seminggu dan tengok respon orang. Kalau ada orang beli lagi, maknanya burger tu boleh jual secara besar-besaran, jadi komersialkan, kita boleh jual terus. Tapi kalau orang kurang beli, maknanya produk tu jadi produk gagal. Okey, itulah dia kita punya proses. Sama apa-apa produk, mesti ada penyanaan idea, mesti ada penyaringan idea. Sebenarnya pembangunan konsep. Dan seterusnya kita membangunkan strategi, cara penjualan, cara pembungkusan dan sebagainya. Lepas tu analisis perniagaan, apakah cara untuk menjual? Maksudnya siapakah sasaran kita dan apa 4P? Produk, maksud 4P apa? Produknya, berkambing tadi contohnya. Lepas
Lepas tu harganya, berapa harga kaki kambing? Mungkin RM6. Lepas tu pengagihan, macam mana nak agihkan? Mungkin cara burger lah, cara face to face. Dan juga last sekali ialah promotion. Cara promosi je macam mana? Tu analisis perniagaan. Okay, kita fikirkan semuanya. Okay. Kemudian pembangunan produk, kita hasilkan produk yang betul-betul. Yang ini kita nak jual. Tapi lepas tu kita bagi test kat orang. Adakah orang menerimanya ni? Kita kena test, bagi ujian pemasaran. Test selama seminggu. Kita lihat lepas seminggu ada orang, dalam masa seminggu tu berapa banyak burger tu terjual. Contohnya hari pertama mungkin jual 10, mungkin hari kedua jual 5, ataupun hari ketiga jual 2 je. Maknanya produk tu gagal, produk tu tak diterima oleh masyarakat. Kita kena ulang balik semula bila berlaku kegagalan ni, kita akan ulang semula di bahagian pengujian konsep balik. Kita buat konsep baru, betulkan balik. Jadi satu produk tu mereka akan berpusing-pusing dekat pembangunan konsep tu. Tak semua produk diterima orang. Dan sekali komersial ni penjualan umum, komersialisasi, kita jual secara umum. Baik, pasaran baru. Pasaran baru merupakan salah satu usaha berkaitan dengan strategik yang dilakukan untuk mencari pasaran baru bagi tujuan memasarkan produk sedia ada. Contohnya, kita nak jual barang kita di luar negara, ataupun kita ni jual barang di area Parit Sulong dan kita nak besarkan ke Batu Pahat. Maka kita dah nak start guna. Sebelum ni kita jual burger hanya di depan taman, tapi lepas kita nak upgrade, kita nak pakai pakai food truck. Okay, nak upgrade pakai food truck, jadi kita besarkan kita punya pasaran. Maknanya kita dah boleh bergerak malam. Contohnya malam ni kita jual dekat Batu Pahat, ataupun kita kat Batu Pahat, contohnya kita jual kat Batu Pahat, ataupun besoknya kita boleh jual kat Muar dan sebagainya. Itu adalah pasaran baru. Baik, pasaran ada dua. Contohnya kepentingan pasaran baru. Okey, pasaran baru penting bagi menguasai pasaran yang lebih besar dan mengembang sedia ada. Selain itu, pasaran baru akan membantu menunjukkan peluang pasaran serta mengelakkan terlibat dengan pasaran tepu. Pasaran tepu ni maksudnya tempat dah banyak sangat orang jual benda sama. Jadi kita jual, bila banyak orang jual benda sama, contohnya kes ayam cocok kat Parit Sulong ni. Ayam cocok, ikan kerana pusing sana, ayam cocok sini. Lama-lama kita tahu yang kita dapat tahu yang nak makan ayam cocok, kita akan pilih kedai. Maknanya kita satu kedai lah yang sedap. Ataupun duduk kedai saja. Maknanya kedai lain kita tak dipandang. Jadi itu satu masalah. Itulah masalah dia, pasaran tepu. Orang tak beli kat kedai kita. Jadi bila berlaku pasaran tepu, kita kena keluar dari kawasan tu dan cari tempat yang orang kurang jual benda tu. Contohnya di Muar kurang orang jual ayam cocok, kita kena pergi sana. Macam tu. Contohnya pasaran domestik. Lepas tu pasaran ada 2 jenis, iaitu pasaran ada 4 jenis tak? Okay, kita lihat jenis pasaran. Okay, jenis pasaran pertama kita ada pasaran domestik, iaitu pasaran tempatan. Okay. Di dalam kawasan tempatan, kita kena cari kawasan yang belum ditokai. Contohnya ke daerah lain, ke zon lain dan sebagainya. Dan cara untuk masuk ke zon lain ialah kita masuk expo. Contohnya ada sale, ada festival, kita bawa lah kita punya food truck. Macam tu caranya. Atau ada pasar, kita bawa ke sana. Contoh ada pasar dekat Tanjung Mas, kita pergi sana. Dekat Kesang Laut dan sebagainya, kita pergi sana bawa kedai. Contohnya pasaran antarabangsa. Pasaran baru antarabangsa boleh dibuat melalui aktiviti promosi agresif. Okey, contohnya kita gunakan matrik, kita pergi hantar orang untuk promotion. Okey. Selain itu kita ada rundingan, maknanya kita boleh cari rakan, okey, rakan perniagaan. Maknanya dia akan jual produk kita. Okey. Okey, seterusnya pasaran baru turut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Okay, antara faktor-faktor ialah teknologi, polisi kerajaan dan perubahan persekitaran untuk antarabangsa. Antarabangsa dia bergantung pada teknologi. Contoh kalau kita nak jual makanan kita, kena pastikan teknologi sama. Contoh kalau kita nak jual kita punya makanan di Singapura, kita kena tahu teknologi dia, mereka bersih.
Mereka guna teknologi vacuum dan sebagainya. Mereka kita kena ikut kalau kena pergi Singapura. Lepas tu mereka ada barang-barang yang ada bahan-bahan kimia yang tak boleh digunakan. Kita kena tahu itu polisi kerajaan. Contoh macam kes yang makanan daripada mana hari tu? Bukan Thailand, daripada mana susu tu, yang susu tak boleh masuk ke Singapura sebab dia ada satu vitamin tu. Dia tak boleh, vitamin tu tak boleh digunakan di Singapura. Maknanya Singapura haramkan. Dan seterusnya ialah persekitaran. Maknanya persekitaran macam mana orang hana makan. Okay, orang hana makan, mereka tak macam orang kita makan tepi jalan. Mereka makan di kedai. Okay, di pusat-pusat makanan tu punya. Contohnya macam kita lihat dekat bus stand tu kan, tempat selalunya orang Cina nampak sistem dia. Sistem bila makanan orang Cina ni, mereka tak ada restoran tu bukan bersepah. Restoran tu satu tempat tu 4-5 restoran gabungan jadi dewan makan macam tu kan. Tu sistem orang di Singapura. Okay. Lepas tu pasaran antarabangsa dapat dibentuk melalui kerjasama erat yang menjalinkan dengan semua pihak termasuk pihak kerajaan dan organisasi perniagaan. Jadi untuk masuk pasaran antarabangsa kena faham lah kerajaan sana macam mana, cara orang makan macam mana. Okay, sebab itu kita tak nak jadi macam kes 7-Eleven di Indonesia. 7-Eleven di Indonesia gagal. Okay, kenapa? Sebab Indonesia barang murah. Lepas tu kedai mereka 24 hour, kedai runcit 24 hour. Mereka tak boleh kalahkan. Jadi bila 7-Eleven masuk sana mereka gagal. Mereka tak boleh dapat. Orang tak beli barang. Orang pergi 7-Eleven hanya untuk wifi. Kalau dekat Indonesia. Lepas tu Indonesia tak ada 7-Eleven. Okay, lepas tu kes terusnya seperti kes Google juga. Google tak boleh masuk China. Sebagainya sebab Amerika dengan China kan tak baik kan. Tapi lepas tu Google pun dia ada buat hal kat sana. Jadi mereka terkeluar. Jadi sekarang ni sebab itu orang China pakai Baidu. Mereka tak pakai Google. Baik, seterusnya penggunaan teknologi maklumat. Baik, penggunaan teknologi maklumat ataupun ICT adalah salah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, penyimpanan maklumat menggunakan peranti teknologi. Okey, pada masa kini, pada sekarang ICT ni tak boleh dinafikan lagi lah. Okey, apa itu proses pengaliran? Proses pengaliran ni kita share. Send. Kita pengaliran tu kita send maklumat. Penyebaran kita share maklumat. Pemprosesan, maknanya komputer tu proses sistem tu. Macam daripada satu handphone antara tengah-tengah tu, antara lain tu ada berlaku sistem pemprosesan. Lepas tu penyimpanan maklumat, maknanya data-data yang turun masuk dalam simpanan kita. Dan seterusnya ialah dan juga dengan menggunakan peranti teknologi yang sekarang ni dah banyak lah. Terutama dengan sistem Android dan juga sistem OS Apple. Okey, teknologi maklumat pada masa kini mengangkumi teknologi perkomputeran dan juga teknologi yang telah menjadi satu keperluan pada setiap perniagaan dalam menjalankan perniagaan. Ledakan kemajuan teknologi juga mencetus perkembangan pada masa kini dan juga menimbulkan berbagai fenomena seperti Foodpanda, seperti Lazada, seperti Shopee dan sebagainya. Okay, tujuan penggunaan teknologi maklumat, tujuannya ialah untuk pertama, membantu memudahkan sistem operasi. Kita tolong kita buat kerja. Kita dulu orang kena tulis tangan. Okay, dulu kita nak letak, nak jual barang, apa-apa maklumat, kita tulis kat tangan, kat buku. Sekarang perlu type dekat internet ataupun perlu scan. Yang kedua, memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat. Kita boleh search barang dengan cepat. Kita nak beli barang, kita tinggal touch je. Tak ada yang dulu kena pergi kedai, pusing-pusing 2-3 hari baru dapat. Contohnya memperluas skop perniagaan. Kalau orang peniaga lebih luas skop. Baik kalau kita jual keripik kat kampung, lepas tu kita nak luaskan pasaran kita terus letak dekat, buka akaun dekat Shopee, buka akaun dekat Lazada. Kalau ada orang nak beli keripik ke apa, mereka terus direct ke Shopee dan Lazada. Tak perlu lagi nak kena beli, contoh kat Terengganu kan, datang Pek Sulong untuk semata-mata beli kerupuk. Kita lah pernah hantar pergi JNT dan sebagainya. Yang keempat, mudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan.
Maknanya kita dulu, kalau dulu kita nak buat account tu tulis tangan satu pakai kertas banyak. Tapi sekarang dah guna komputer, guna Microsoft Excel ataupun menggunakan sistem-sistem perakaunan seperti Account Me dan sebagainya, dan itu lagi mudah. Sebab itu kenapa ada sistem infra merah, siapa tahu tak, kedai yang kat kedai kan, yang pakai barcode tu kan. Sistem tu lagi memudahkan. Sebab semua semua benda atau barang yang di barcode automatik masuk sistem account. Tak perlu lagi pening kepala nak buat tu, dah buat ni, dah siap. Tinggal ambil chip, ambil apa? Microchip tu, bukan microchip. Microcard tu, cocok. Lepas tu contoh masa nak audit, keluarkan, masukkan dalam komputer, automatik siap. Senang. Dan kelima, menjadikan operasi perniagaan lebih efektif dan efisien. Jadi, bila semua yang di atas, empat-empat di atas dilakukan, maknanya operasi perniagaan akan lebih efektif. Maknanya kita dah kurang kerja. Kita tinggal duduk, goyang kaki, scan. Okay, scan. Lepas tu, masukkan duit dalam cashier. Cukup masa, goyang kaki, ambil kopi, kira duit. Tak perlu lagi nak buat perfailan lah. Memang file kena buat, file tu kena ada kat kedai. Tetapi tak perlu lagi nak pening kepala untuk tulis satu-satu nombor. Sampai pening kepala. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.